Hanif, kita akan bincangkan tentang burung merpati. Kita tengok macam satu haiwan yang orang kata tak bersalah lah, innocent. Tapi sebenarnya boleh membawa penyakit. Siapa sangka sebenarnya kita boleh bercakap berkenaan perkara ini. Apatah lagi burung merpati ini adalah burung yang membiak di mana-mana. Ya, banyak kan. Dan kita pun suka. Nampak pun anak-anak kita pun akan, oh ya, itu burung merpati. Dan ialah mudah untuk kita recognize, kenal. Dan kita perkenalkan. Tapi sebenarnya ada beberapa kes yang membabitkan kepada keselamatan dan juga kesihatan, membabitkan najis burung merpati ini, ancaman burung merpati ini kepada paru-paru yang sehingga boleh membawa kepada faktor masalah kesihatan dan jangan tak tahu ianya juga boleh menyebabkan kepada kes kematian. Khususnya bagi mereka yang telah pun ada kata kesihatan yang tak berapa baik, kalau didedahkan mungkin membawa kemudaratan. Kita terus bersama dengan Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Syukri Muhammad Aris, Ketua Kumpulan Inisiatif Penyelidikan Pengurusan Risiko Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan, Fakulti Sains Kesihatan UiTM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor, sudi bersama kami. Sama-sama. Harungi perjalanannya unik jugalah untuk hadir sampai ke sini. Betul. Untuk bersama dengan kita, Doktor. Mungkin mukadimahnya kami dah lontarkan tadi berkaitan dengan burung merpati ini. Siapa sangka, Doktor, ya? Betul. Tapi daripada sudut kajian juga mungkin Doktor boleh mulakan berkenaan dengan realiti kepada isu yang kita cakapkan ini, Doktor. Yalah, maksud berkaitan dengan burung merpati ini, kita tahu burung merpati ini memang cantik dan dia adalah macam kalau kita tengok dalam konteks dunia melihat burung ini macam burung yang comel. Dia macam symbol of peace. In fact, kalau kita ada macam nak exhibit certain event, so kita akan lepaskan burung merpati. Burung merpati, betul. Dan burung merpati ini unik dan dianggap sebagai satu binatang yang macam baiklah, dan kita jadikan dia sebagai messenger, kita post surat dan sebagainya dulu kan, zaman dulu. Tapi dalam konteks kenyataan ancaman burung merpati terhadap kesihatan ini, mungkin adakah ia betul fakta ataupun stigma? Adakah kita nak menjadikan burung merpati ini sebagai punca kepada masalah kesihatan keseluruhannya. Jadi daripada aspek itu kita nak lihatlah bagaimana perspektif mana yang kita nak nilai sama ada burung merpati ini harus dipersalahkan ataupun kita sendiri yang terlibat dalam isu ini. Saya rasa, Doktor, untuk kita memahami dengan lebih lanjut sama ada stigma ataupun satu hakikat di mana ia membawa penyakit, mungkin Doktor boleh ulaskan lagi bagaimana burung merpati ini yang nampak begitu innocent, yang comel begitu, boleh menjadi satu punca bawaan penyakit kepada manusia. Jadi kalau lihat konteks dalam burung merpati ini, dia hidup agak unik. So dia hidup dalam berkelompok dan dia membiak setiap sepanjang tahun. Kalau Nisron Sofia perasan, burung merpati ini dia hidup tak lama, dia 2 hingga 3 tahun saja dalam tahun. Jadi hidup berkelompok dan dia akan jadi membiak dengan cara yang banyak. Jadi kita sebagai komuniti rasa seronok bila kita berada berdekat dengan binatang itu dan memberi makan dan sebagainya. Jadi bila kita dekat dengan kelompok burung merpati ini, so dia akan ada stigma mengatakan mungkin kita akan dapat impak kesihatan kepada kita. Jadi impak kesihatan ni, Sofia, kita lihat dari sudut kesihatan masyarakat ini, impak daripada binatang itu ataupun haiwan itu ataupun persekitarannya. Kalau persekitaran itu memang dah kotor, memang kalau kita dekat memang kita akan dapat impak kesihatan lah. Kalau haiwan itu membawa penyakit dan kita dekat dengan haiwan itu, kita juga akan dapat penyakit. Jadi dalam konteks bagaimana ianya memberi impak kesihatan kepada kita daripada najis yang dikatakan najis burung itu. Jadi dalam konteks najis itu kita lihatlah macam mana, sama ada najis itu kalau kita pegang ke ataupun najis itu kering ke dan dia akan jadi debu ke. Jadi itu konteks yang kita lihatlah bagaimana kuman yang dalam najis itu akan masuk ke dalam badan dan dia akan memberi satu impak kesihatan kepada kita. Dan adakah yang benar-benar memberikan impak daripada sudut semua yang doktor cakap tadi? Ya, betul. Maksudnya kalau kita tengok konteks najis merpati. So kalau sistem penghadaman burung merpati, kalau dalam sistem penghadaman itu ada jangkitan kuman contohnya, dan dia menghasilkan najis ataupun tinja kita panggil, dan najis itu akan mengandungi kuman. Dan kalau najis baru yang fresh, geli pula kita dengar kan. Cakap tentang najis ni. Fresh lagi tu. Yang fresh itu. Jadi kalau kita sentuh, definitely kita akan dapat kuman tersebut lah. Dalam konteks najis yang kering, maksudnya bila kalau najis ni, sifat kuman ni, dia pun macam binatang lain jugalah, haiwan lain. So dia memerlukan satu tempat yang sesuai untuk dia tumbuh, untuk dia membiak dan sebagainya. Bila terlalu lama dan pembiakan kuman di dalam najis itu akan bertambah. Dan bila dah kering dan najis ini akan jadi seperti debu-debu kecil. Bayangkan kalau kita burung terbang dan debu ini akan melayang. Kita panggil sebagai ampaian debu di udara.
dan kuman inilah yang akan dibawa melalui udara dan akhirnya individu yang berdekatan dengan kelompok burung tersebut akan terhidu. Udara tersebut yang mengandungi kuman. Wah, doktor, kalau kita menyebut tentang konteks sebegitu kan, tanpa sedar tiba-tiba kita terhidu dan sebagainya, apakah penyakit bawaan merpati ini yang boleh kena terhadap manusia, yang orang kata kira penyakit yang serius maupun yang tidak serius, seperti bagaimana? Dalam konteks kuman, kita boleh kategorikan sama ada dia adalah bakteria ataupun kulat lah. Tapi kalau untuk spesifik burung merpati ini memang dua yang popular lah. Satu bakteria dan juga kulat ataupun fungi. So antara scientific name ini kita panggil sebagai histoplasmosis. Maksudnya dia dihasilkan daripada bakteria yang spesifik dan menghasilkan penyakit dengan nama histoplasmosis. Dan simptomnya dia akan dapat penyakit pernafasan lah. Maksudnya ada batuk, sesama. Terutama sekali bagi individu yang memang dah ada immune system yang rendah. Asthmatic children. Jadi mungkin dia prone to get severe effect berbanding orang lain. Boleh bawa kematian ke? Kalau kematian mungkin bergantung kepada sistem imun. Kalau individu terdedah kepada kuman ini dan imun pada asalnya memang dah rendah, dan dia akan masuk dalam badan, dia akan memberi impak yang lebih dan akhirnya akan menyebabkan keadaan yang lebih kronik. Terutama sekali bila kuman ini dah berada dalam aliran darah, pergi kepada organ dan seterusnya kepada organ otak dan akan menyebabkan kematian. Okey. Ini sebenarnya sangat membuka mata kita jugalah, sebab ialah kita berjalan ke mana-mana pun, memang kalau pergi taman pun, ni kaki-kaki jogging ni semua ni kan. Nampak burung merpati, okey. Kita happy lah nak pergi dekat apa semua kan, sebab ianya jinak dengan kita kan. Kadang anak kerja pun kita kerja sekali. Dan menyedari. Belum kira yang bagi makan lagi. Ni akan dekat dengan kita. Okey, kita sebenarnya nak saksikan satu perkongsian ini babitkan pembersihan najis merpati ni. Kita saksikan terlebih dahulu, kita sambung perbincangan kemudian. Di tengah-tengah kesibukan bandar, merpati sering dilihat berterbangan malah menjadi simbol kehidupan yang dinamik. Namun tanpa sedar, di sebalik kehadiran burung-burung ini juga boleh mengganggu keselesaan serta membawa ancaman kesihatan yang serius melalui najis yang ditinggalkan. Di kawasan perumahan, burung merpati kelihatan berkeliaran di atap dan ruang terbuka seperti tempat letak kenderaan. Bagi pemilik kediaman ini, Wan Muhammad Fauzi Wan Nawang, beliau resah dengan kehadiran burung merpati yang semakin banyak bersarang dan meninggalkan najis di sekitar rumahnya. Kita sebenarnya masuk sini dalam tahun 2014. Jadi selepas 1-2 tahun tu dia jadi macam tempat yang jadi kegemaran kepada burung-burung ni lah. Jadi start pada tu asalnya tak begitu serius lah. Jadi kita rasa macam awalnya tu macam bagus je ada burung-burung kawasan sekeliling kita. Tapi kemudian tu dah jadi banyak buat masalah. Memang kita buat banyak bacaan dan kita risaulah kan. Jadi dari segi tu kadang-kadang kita ni pun datang dari kita sendiri pun rasa macam kalau kita ada sakit-sakit ke demam ke, adakah asal daripada masalah ni. Sedar akan ancaman ini, khidmat kepakaran diperlukan bagi memastikan keselesaan dan kesihatan mereka sekeluarga terjamin. Setakat yang basic tu kita tahulah. Tapi lebih berhati-hatilah, maknanya dari segi inisiatif yang kita ambil itu memang asalnya supaya tak, selain daripada kebersihan, kesihatan lah. Kerja-kerja pembersihan perlu dilakukan oleh mereka yang pakar untuk memastikan kawasan yang terjejas oleh najis merpati dibersihkan dengan betul. Pelbagai peralatan khas yang dibawa seperti penyembuh air berkuasa tinggi, penyedut debu, jaring dan sebagainya digunakan bagi memastikan kerja-kerja pembersihan dijalankan dengan lebih efektif. Kita pun sedia maklum, najis burung merpati ni dia boleh bagi pada efek kesihatan kita. Jadi kita kena masa kita nak buat kerja tu, kita kena aware lah dengan semua orang kata risiko-risiko yang ada. Jadi pemakaian body harness, kelengkapan keselamatan, pemakaian PPE, penutup mulut tu sangat penting lah supaya benda ni tak bagi efek pada kita yang buat kerja semua ni. Dalam tidak sedar, wira-wira ini yang seringkali tidak dipandang menghabiskan masa dan tenaga mereka untuk melaksanakan tugas berisiko ini.
Sudah pasti tanggungjawab yang dipikul ini mampu memberi keselesaan kepada orang lain, bahkan membantu mengurangkan ancaman kesihatan yang boleh berlaku pada masa akan datang. Itu antara risiko yang dihadapi mereka dalam kerja pembinaan pembersihan ini yang kita tak sedar. Sebab memang paling terdedahnya apabila berada dalam kawasan outdoors begitu kan. Dan penyakit yang boleh dihidapi oleh mereka ni adakah boleh dihindari dalam apa jua cara? Mungkin terdapatnya ialah antara langkah-langkah tertentu yang perlu dilakukan, doktor. So, langkah kawalan kita boleh buat dalam banyak cara. Terutama sekali kita try to prevent kill them lah. Maksudnya jangan kalau boleh kita start with option untuk membunuh burung merpati ini. Dan dia haiwan yang perlu kita pelihara. Jadi kalau ia punca mungkin kita tengok daripada apa perspektif mana yang kita boleh cuba atasi. So langkah pertama adalah kita cuba kita modify habitat dia. Okey. Contoh kita tahu kawasan itu memang banyak burung merpati dan dia tinggal di situ. Jadi kita cuba musnahkan ataupun kita cuba ubah tempat tinggal. Buat sarang di pokok dan pokok tu tinggi, kita cuba cantas pohon dia. Kalau ada kelopak air, kurangkan kelopak air. Satu yang saya cuba nak sampaikan mesej kepada semua masyarakat, not to feed pigeon, especially to urban pigeon. Oh jangan Okey. Bila kita feed the urban pigeon, of course dia ada benda yang baik lah. Dia juga memberi terapi minda. Setengah orang biasa macam very peaceful, macam bagi makan ikan dan sebagainya. Tapi bila when kita overfeeding di burung merpati ini, so population tu akan bertambah dan jadi tidak terkawal, Hanif dan Sofia. Bila isu tak terkawal, jadi najis ni tidak dapat diselenggara dengan baik dan isu kesihatan akan timbul di situ. Okey. Sebagai mungkin ibu bapa bila ada anak-anak kecil, sebab itu juga cara untuk kita memperkenalkan kepada hidupan yang lain kan. Betul, dan juga menjadikan mereka ada sifat empathy dengan memberi makan dan sebagainya. Okey. Apa langkah yang terbaik juga untuk seimbangkan perkara ini? Dan sama-sama kita tak nak buat mereka benci pula. Nanti kita cakap burung merpati ni tak elok pula untuk kanak-kanak kan. Tapi sama-sama juga untuk memastikan bahawa ekosistem ni terjaga juga. Samalah, saya pun macam anak saya suka binatang juga. So kami juga adalah peminat haiwan juga. So, anak saya tiap-tiap tahun kena pergi zoo. Samalah. Masa anak kita semua samalah. Kan? Cumanya saya tak membeli burung lah. Saya beli ikan. Jadi kita senang nak kontrol. Okey. So kalau untuk berhadapan dengan anak kita yang suka binatang, suka haiwan begini, jadi kita janganlah discourage mereka untuk tidak memberi makanan. Jadi kita mengambil perspektif di mana educate dengan perspektif yang lain. Kita boleh explain sifat binatang bagaimana, cara kita nak mendekati haiwan itu bagaimana. Mungkin selain daripada cara memberi makanan, kita boleh educate anak kita dengan cara yang lain. Gitu. Okay, faham. Kalau katakan satu kawasan ni ada bilangan burung merpati yang tak boleh dikawal. Contohnya apa yang boleh dilakukan oleh pihak berkuasa tempatan khususnya dalam mengawal populasi tersebut? Sebab kita cuba untuk tidak membiarkannya kan, tak bagi makan dan segala itu. Tapi kalau terlampau tinggi sangat population dia, apa yang boleh kita lakukan? Itulah seperti saya tadi itu, maksudnya selain daripada kita modify the habitat, kita boleh buat dua lagi cara, maksudnya yang selalu diamalkan oleh kita punya pihak berkuasa tempatan lah. So seperti pengalaman mereka untuk menangani masalah gagak dan sebagainya. Mereka akan membuat method exclusion, maksudnya cuba mengalihkan habitat burung kepada tempat yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan repellent lah. Sejenis bahan kimia yang boleh mengelakkan mereka bertenggek di bahagian-bahagian atau tempat yang mungkin jadi favourite spot burung merpati ini. Ini macam nak halau mereka daripada tempat tu lah. So as I said, jangan kita pada option untuk membunuh lah. Dan yang ketiga adalah last option lah, kita pasang netting, spike. Selalunya kalau di celah-celah bangunan, uniknya burung merpati ini suka cari spot yang senang nak bertinggi dan buat sarang. Jadi dia akan cari tempat. Pasal mereka duduk di bandar. So, diorang agak terdesak untuk mencari tempat tinggal. Jadi dengan tempat-tempat begitu untuk diorang survive di kawasan bandar. Dan last option, Arif dan Sofia, is basically kita trapping and shooting. Trap and shoot. Itu yang kita elak lah ya. Itu kita elak. Doktor, saya nak sambut apa yang doktor cakap tadi, suka di bangunan sebab di kawasan bandar lah kan. Hutan-hutan pun tempat mereka mungkin bangun bangunan ni. Kalau tengok celah-celah ni, mungkin adalah sarang-sarangnya kan. Yang kita tak nampak kan. Yang kita tak nampak lah. Mungkin di bangunan-bangunan anda pun nanti kat tempat kerja apa semua kan. Adakah yang berbahaya untuk melihat kepada adanya sarang-sarang burung merpati di bangunan-bangunan kita ni? Kalau sebut pasal bahaya ni ada dua kelompok lah. Satu kita sebagai manusia, public health lah.
And then satu lagi pekerja. Mereka ini yang bekerja memang dialah yang menyelenggara dan juga membersihkan kawasan-kawasan seperti itulah. Betul. Jadi bila orang buat penyelenggaraan tu, jadi mereka terdedah direct kepada pendedahan terhadap burung merpati ni, najis ataupun sarang burung tersebut. Jadi penyelenggaraan tu seperti kita tengok dalam video tadi tu, maksudnya keperlukan pelindung, pelitup muka dan sebagainya. Rumit juga kan? Kadang-kadang mereka tak tahu. Habuk biasa je. Yalah. Sebenarnya habuk tu sebenarnya dalam tu ada kuman yang kita pun tak tahu. Jadi kesianlah. Jadi kita nak pastikan yang pekerja ini dia aware dan diberitahu tentang perkara ini. Dan kita dalam bangunan kadang-kadang ada sarang burung najis yang dalam aircon kita pun tak tahu. Dan kita tahu di dalam penghawa dingin ini kadang-kadang ada filter, ada penapis. Dan penapis ini kita boleh anggap dia boleh menapislah kuman tersebut. Tapi adakah penapis ini diselenggara dengan baik? Kan kita kena tukar, bersihkan selalu. Jadi bila tidak terselenggara dengan baik, kuman ini akan masuk dalam bangunan dan dia akan masuk dalam sistem pernafasan kita lah. Doktor, kalau kita macam cakap tentang pernafasan ni agak risau juga tapi Betul. adakah terdapatnya sebarang simptom? Contohnya seseorang itu sebenarnya dah terkena ataupun terbau barang bawaan merpati ini. Dah masuk dalam lah. Dah masuk lah. Kan, Macam batuk-batuk sesama biasa saja ke macam mana, doktor? Simptom dia lebih kurang sama dengan sistem masalah pernafasan yang lain. Baik. Macam kita ada COVID dan sebagainya kan, jadi sistem yang sama. Jadi kalau dari segi bau, susah, especially untuk najis yang kering ni. Jadi kita kena pastikan kita kena always listen to our body lah. If let's say it's come to the symptom that you dah ada batuk sesama, jangan anggap perkara biasa lah. Kalau dah delay sampai 2-3 hari tu kan, Sofia, kita macam ada something lah tu. Ada something lah. You have to take a break and then get medication lah. Dan ada satu stigma juga sebenarnya, saya tak tahu lah kalau doktor pernah dengar ke tak, apabila najis kering tu kan, dia dah kena cahaya matahari apa semua, kita akan anggap macam okey, semua kuman-kuman dah mati. Yes. Salah tu. Salah sebenarnya, lebih berbahaya. Doktor, terima kasih banyak. Terima kasih. Saya suka sebenarnya cara doktor explain ni, suara sedap ah. Oh ya ke? Oh okey. Macam pelakon suara. Boleh. Pernah pelakon kan? Tidak pernah. Okey. Tidak pernah. Boleh. Terima kasih doktor sebab Terima kasih, berikan kita Sophia. gambaran penuh supaya kita lebih fahamlah jangan ambil ringan, jangan ambil enteng ni buat keselamatan dan kesihatan khusus untuk anak-anak kecil juga untuk kita sentiasa memantau.